Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan. Video FB Live kali ini saya siarkan secara khusus untuk menjawab kepada beberapa situasi yang berlaku tentang isu nama kita dalam SSM, tetapi kita tidak aktif pun ataupun kita sebenarnya tidak menjalankan perniagaan pun. Okey. Baik, ada sebenarnya hari ini ada dua situasi khusus yang saya mahu ketengahkan. Pertama sekali adalah apabila nama kita ada dalam lesen enterprise. Okey. Okey, isu yang pertama tadi, situasi yang pertama adalah apabila nama kita ada dalam lesen enterprise dan kita tidak lagi menjalankan perniagaan itu ataupun kita tak mahu lagi menjalankan perniagaan itu. Jadi untuk lesen SSM enterprise ini tuan dan puan, pada keadaan biasa secara normalnya, sekiranya dalam lesen enterprise itu ada 2 atau 3 nama, maka kesemua nama itu perlu pergi ke SSM untuk buat pertukaran ataupun untuk buat pengeluaran nama. Sekiranya pada waktu PKP ini, maka tuan dan puan perlu rujuk secara direct, perlu rujuk terus kepada SSM apakah prosedurnya. Sekiranya masih perlu pergi ke semua penama itu, masih perlu pergi ke mana-mana pejabat SSM, maka perlu diusahakan. Perlu semak dalam tempoh PKP ini apa prosedurnya. Masihkah perlu semua penama itu pergi ke pejabat SSM untuk dikeluarkan nama-nama berkenaan. Itu secara teknikal tuan dan puan untuk mengeluarkan nama dalam sijil SSM Enterprise. Jadi dalam kebanyakan keadaan ada partnership dalam lesen enterprise yang mana individu tertentu dalam lesen enterprise itu tidak mahu lagi berada di situ ataupun ada nama di situ tetapi tidak aktif, dan sekarang beliau dalam situasi ingin memohon bantuan kerajaan dan tak dapat. Bantuan itu kerana namanya ada dalam sijil SSM. Sebenarnya perkara ini dah lama tuan dan puan, memang itu prosedurnya. Apabila kita memohon mana-mana bantuan, memang akan ada dibuat semakan. Termasuklah kalau kita memohon bantuan daripada pusat zakat sekalipun, akan ada agensi ataupun akan ada pihak yang membuat semakan. Sekiranya nama kita ada dalam mana-mana sijil perniagaan SSM, sama ada enterprise ataupun Sdn Bhd, kebiasaannya permohonan akan ditolak. Tetapi sekiranya kita masih betul-betul memerlukan, maka perlu buat rayuan dan banyak dokumentasi perlu dilakukan. Yang mana dalam tempoh PKP ini, saya rasa ia menjadi satu kesukaran kepada tuan dan puan sekiranya nama tuan dan puan ada di situ dan tidak menjalankan bisnes pula. Itu satu situasi untuk lesen enterprise. Tetapi prosedur semakkan nama ini adalah standard tuan dan puan. Memang sebelum ni pun macam itu. Jadi ia menjadi signifikan dan menjadi satu perkara yang di-highlightkan kerana ramai individu sebenarnya yang ada nama dalam SSM tapi sebenarnya tak menjalankan perniagaan pun ataupun tidak aktif ataupun tidak mendapat apa-apa manfaat daripada perniagaan itu. Jadi mereka ini tengah susah. Mungkin tak ada kerja, mungkin atas apa-apa situasi, maka perlu membuat permohonan bantuan daripada bantuan-bantuan kerajaan yang ditawarkan. Dan dengan itu barulah tahu bahawa nama masih ada di SSM, baru teringat ataupun baru nampak kesannya. Apa-apa pun tuan dan puan semak terus. Untuk kes lesen enterprise, semak terus. Sekiranya ada partner-partner di dalam itu, terus buat semakan dengan direct dengan SSM dan bincang dengan partner-partner di dalam lesen enterprise itu untuk mengeluarkan nama tuan dan puan daripada situ. Itu pun selepas nama keluar sekalipun tidak menjamin terus kita buat permohonan dan boleh dapat bantuan. Itu pun tidak menjamin sekiranya tujuan hanya untuk mendapat bantuan. Tetapi sekiranya tujuan memang mahu keluar daripada partnership itu, maka ikutlah peraturan-peraturan yang sudah digariskan dalam SSM. Jadi nanti laman web SSM pun kemungkinan hari ini, minggu ini akan sesak. Ramai orang akan masuk untuk mencari maklumat. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua tuan dan puan, ada banyak individu di luar sana yang namanya digunakan dalam syarikat Sdn Bhd tetapi tidak aktif atau tidak mendapat manfaat apa-apa pun dari perniagaan itu. Jadi apabila individu berkenaan memohon bantuan, dia tak dapat bantuan tu. Okey, sekiranya nama tuan dan puan dalam syarikat Sdn Bhd, perlu semak kalau nak keluarkan nama tu perlu semak. Satu, apakah nama tuan dan puan itu hanya sebagai pengarah? Atau kedua, nama tuan dan puan itu hanya sebagai pemegang saham? Atau yang ketiga, nama tuan dan puan itu dalam syarikat Sdn Bhd itu sebagai kedua-duanya sekali, pemegang saham dan pengarah?
Kerana untuk mengeluarkan nama tu prosesnya berbeza. Sekiranya tuan dan puan jadi pengarah, tuan dan puan boleh letak jawatan, buat surat, hubungi company secretary, hantarkan kepada mereka untuk peletakan jawatan dan sisihkan, jangan lupa mesti ada salinan kepada CEO syarikat tersebut. Kena communicate sama ada call ataupun berhubung melalui email, mesti ada komunikasi ini untuk meletak jawatan sebagai ahli lembaga pengarah. Tuan dan puan, untuk mengeluarkan nama sebagai ahli lembaga pengarah atau membuat perubahan dalam company yang berstatus sendi berhad, sekiranya syarikat itu berbentuk dormant, maksudnya syarikat itu tidak ada hantar laporan-laporan terkini, maka perubahan itu tak boleh dibuat. Nak keluarkan nama tak boleh dibuat. Dia ada satu proses yang mengambil masa. Tetapi sekiranya syarikat itu aktif, mereka boleh mengeluarkan nama-nama itu dan ada prosesnya. Bila ada proses, untuk syarikat sendi berhad akan ada kosnya. Jadi tuan dan puan yang ada nama sebagai pengarah, nak keluarkan nama, mesti yang pertama sekali hubungi company secretary, hubungi CEO syarikat, susuli dengan email. Must be followed up by a written communication. Mesti ada email ataupun surat yang menandakan tuan dan puan sudah menjalankan komunikasi itu, sudah menarik diri ataupun sudah meletakkan jawatan. Sekiranya itu sudah dibuat dan company secretary tidak mengambil tindakan, itu adalah satu lagi situasi ataupun saya kata masalah lain pula yang tuan dan puan perlu hadapi. Okey, itu yang pertama sekiranya nama dalam syarikat sendi berhad sebagai pengarah. Yang kedua, sekiranya nama sebagai pemegang saham. Katalah tuan dan puan nak keluarkan nama, tak nak ada nama pemegang saham dalam syarikat itu. Maka bila nama sebagai pemegang saham, saham itu perlu dilepaskan. Dengan kata lain, saham itu perlu dijual. Kena tulis surat juga lagi. Hubungi company secretary dan juga ahli lembaga pengarah dalam syarikat itu termasuk CEO syarikat itu jika berkenaan. Maklumkan, mesti ada written communication. Mesti ada komunikasi bertulis. Maklumkan bahawa tuan dan puan mahu jual saham itu. Penjualan saham dalam syarikat sendi berhad pula lebih rumit berbanding meletak jawatan dalam sebagai ahli lembaga pengarah. Sekiranya tidak ada sesiapa yang ingin membeli saham syarikat tuan dan puan itu, maka perlu berbincang kalau tuan dan puan nak let go sahaja. You want to let go your share for free. Maksudnya tuan dan puan tak ada nak minta sebarang imbuhan ataupun nak jual balik dengan sebarang nilai, nak bagi begitu sahaja. Mesti juga dikomunikasikan dengan company secretary dan juga ahli lembaga pengarah dalam syarikat berkenaan. Jadi banyaknya situasi tuan dan puan apabila tuan dan puan memberikan nama untuk digunakan. Sama ada sebelum tu tuan dan puan mungkin staff ataupun tuan dan puan mungkin partner yang hanya digunakan nama sahaja tetapi sudah tidak bekerja ataupun dah keluar daripada syarikat dan tuan dah tak tahu apa perkembangan syarikat itu. Lebih lagi sukar apabila syarikat itu dormant ataupun tidak mematuhi peraturan, membuat annual submission dan membuat annual declaration. Kalau semua tu tak dibuat, maka pengeluaran nama sebagai pengarah dalam syarikat sendi berhad ataupun nak menjual saham dalam syarikat sendi berhad menjadi lebih sukar. Jadi tuan dan puan, semua ini sebenarnya merupakan satu proses yang standard. Bukanlah bermakna kita ini dihalang atau sengaja untuk kita tidak mendapat bantuan kerajaan, bukan. Tetapi dia merupakan satu prosedur yang standard. Untuk tujuan bantuan, ada ramai rakan FB yang berkongsi, katakan mereka ada nama dalam sijil SSM tetapi mereka masih layak mendapat bantuan kerana semuanya ada declaration, maksudnya ada declaration of tax. Jadi, agensi-agensi yang membuat semakan itu tahu situasi kewangan syarikat ataupun dia dah nampak syarikat tu rugi ataupun dia dah nampak syarikat itu macam mana dan daripada situ dia tahu status tuan dan puan itu layak atau tidak. Jadi, saya suka sarankan kepada tuan dan puan supaya tidak melihat situasi ini hanya kerana untuk mendapat bantuan kerajaan, tetapi lihat situasi ini untuk menyelesaikan satu isu nama ada dalam SSM itu tadi untuk jangka masa yang panjang. Isu di mana nama tuan dan puan digunakan dalam lesen SSM Enterprise ataupun dalam syarikat sendi berhad yang mana tuan dan puan tidak aktif, tidak mendapat manfaat apa-apa untuk jangka masa panjang, maka inilah masanya untuk tuan dan puan segera bertindak. Pastikan keluarkan nama sekiranya tuan dan puan sudah tidak mahu ada penglibatan dalam syarikat itu secara langsung atau tidak langsung. Okey? Jadi saya sebenarnya dah bincangkan tadi dua situasi. Satu, situasi jika nama dalam lesen enterprise.
Kedua, jika situasi nama ada dalam syarikat sendirian berhad. Jadi untuk itu tuan dan puan, sebenarnya hari ini ada banyak pertanyaan. Jadi saya tidak berkesempatan untuk menulis kerana nak nulis ni dia ada banyak perkara yang perlu kena karang dulu banyak. Jadi saya terus buatkan satu video, dan video ini saya akan tetapkan di sini dan saya akan letak di page dan juga di channel YouTube saya. Jadi sekiranya tuan dan puan ada isu yang betul-betul sungguh ingin diselesaikan, satu, terus hubungi untuk syarikat sedang berhad, terus hubungi company secretary dan CEO syarikat. Sekiranya kenal, terus hubungi. Kalau tak kenal, kena cari. Kalau tak tahu, perlulah kena pula semak di SSM siapakah ahli lembaga pengarah dalam syarikat tu, siapakah company secretary pula untuk syarikat tu. Kalau tak tahu, perlu cari maklumat tu dan beli dari SSM. Macam mana nak beli kalau secara mudah? Boleh tengok di Facebook mana-mana kawan-kawan kita ataupun search Google siapa yang menjalankan servis company secretary, hubungi mereka. Tanya mereka boleh tak bantu untuk belikan maklumat syarikat berkenaan. Ada yuran, bayarlah charge-nya tu. Bayar dan mereka akan belikan. Dan dalam dokumen itu tuan dan puan akan lihat siapa nama company secretary yang perlu dihubungi dan siapa nama ahli lembaga pengarah syarikat tu yang tuan dan puan perlu hubungi. Jadi perkara ini tuan dan puan, inilah masanya untuk membuat perubahan. Jadi kita tidak lagi akan ada nama ataupun akan ada isu nama kita digunakan dalam lesen enterprise atau dalam syarikat sedang berhad tanpa kita secara aktif terlibat, tanpa kita ada sebarang manfaat dalam perniagaan itu. Kerana akhirnya tuan dan puan, kesannya adalah kepada diri kita sendiri. Mungkin kita sendiri sudah hilang pekerjaan atau kita dalam kesusahan, kita perlukan bantuan, nak mohon zakat, nak mohon bantuan kerajaan, kita tak dapat dan terhalang untuk tujuan itu. Dan akibatnya kepada keseluruhan ahli keluarga kita juga. Jadi tuan dan puan, ambillah tindakan. Sekiranya ada apa-apa boleh tinggalkan komen, dan saya yakin kawan-kawan saya di Facebook yang menjalankan servis sebagai company secretary, sebagai accountant, banyak di luar sana yang boleh memberikan bantuan secara teknikal yang lebih mengkhusus. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya doakan yang baik-baik sempena Ramadan tahun ini. Inilah sebenarnya kita punya breakthrough. Kita buat sebaik-baik perubahan dalam segenap aspek kehidupan kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, insyaAllah saya akan karangkan yang sepatutnya dan upkan di blog saya seterusnya. Okey tuan, Assalamualaikum.